Tajuk utama 29 September 11 Safar, dera anak, ibu muda letak pisau panas atas tangan anak tiri. Penjenayah bawa lari kereta dicekup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Azizah Arifin. Seorang wanita dipenjara 2 tahun selepas mengaku bersalah menganiaya dan mencederakan anak tirinya menggunakan sebilah pisau yang dipanaskan. Khairunisa Abdullah, 24 tahun, juga dikenakan bon berkelakuan baik selama 120 jam serta melaporkan diri di Balai Polis Cendrawasih Rompin setiap bulan selepas selesai menjalani hukuman penjara. Berdasarkan kertas pertuduhan, Khairunisa yang merupakan pekerja ladang telah menganiaya anak tirinya berusia 9 tahun dengan cara meletakkan pisau yang telah dipanaskan di atas lengan kanan sehingga menyebabkan kecederaan fizikal. Perbuatan itu dilakukan di sebuah rumah di perumahan ladang suburban Cendrawasih, Muazzam Shah Rompin jam 3 petang 20 September lalu. Kes dijalankan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun atau denda tidak lebih RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Di Melaka, kegiatan 3 individu termasuk 2 beranak yang dipercayai aktif mengedar dadah untuk pasaran tempatan dan negara jiran terbongkar selepas kesemua mereka dicekup minggu lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Melaka, Superintenden Zulkifli Rashid berkata, kesemua mereka yang berusia 27 hingga 56 tahun itu diberkas dalam 2 serbuan berasingan di Kelebang Kecil, Melaka dan Pontian, Johor. Seorang kontraktor berusia 56 tahun bersama anak lelakinya berusia 27 tahun ditahan di ruang letak kereta sebuah pangsapuri di Kelebang Kecil. Siasatan lanjut terhadap 2 beranak itu kemudian menemui 50 bungkusan serbuk teh di 2 buah kereta di lokasi berkenaan yang disimpan di bahagian tempat duduk penumpang dan but kereta. Penahanan 2 beranak itu kemudian membawa kepada tangkapan seorang lagi lelaki berusia 49 tahun yang merupakan penganggur di Pontian, Johor. Katanya kesemua 51.8 kilogram dadah itu dianggarkan bernilai RM2.5 juta. Pihak polis telah berjaya menangkap 3 lelaki Cina tempatan serta merampas sejumlah dadah disyaki syabu. Tangkapan 3 lelaki Cina ada berumur di antara 27 tahun hingga 56 tahun, di mana rampasan dadah jenis syabu iaitu sebanyak 51,845 gram dadah disyaki syabu. Nilaian keseluruhan rampasan dadah adalah 2.5 juta. Mengulas lanjut, katanya kesemua suspek mempunyai rekod lampau berkaitan dadah dan ujian saringan air kencing didapati positif. Mereka ditahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan direman 7 hari sehingga 2 Oktober depan. 27 kereta mewah klon model Mini Cooper, Toyota Alphard, Honda Integra dan Honda Odyssey antara 69 kenderaan sita yang dilelong Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perak. Pengarah JPJ Negeri Muhammad Yusof Abustan berkata, jumlah keseluruhan lelongan awam kenderaan sita itu berjaya mengutip keseluruhan lebih RM700,000. Yang banyak kereta mewah lah, antaranya Odyssey, Honda Odyssey, Honda Accord Civic, Honda Stream ada. Tangkapan dan sitaan bermula daripada tahun 2015. Tapi dalam masa yang sama, kita dah tangkap di 2015, kita tak boleh terus lelong pada 2015 kerana kita ada proses mahkamah dibawa untuk keputusan dibenarkan untuk dilelong. Kenderaan yang dibawa masuk dari negara mana tu? Di negara jiran lah, banyak negara jiran.
Menurut Muhammad Yusof, kesemua kereta klon tersebut yang dirampas dalam operasi sitaan sejak 2015 dibawa masuk dari Singapura dan Thailand. Kereta klon kereta kategori scrap berjaya dilelong pada harga terendah iaitu RM100. Turut dilelong ialah 15 motosikal, 51 kereta, 2 van, 2 lori dan sebuah bas. Kenderaan lain yang dilelong ialah kenderaan dengan cukai jalan serta insurans tamat tempoh dan tidak dituntut dan telah mendapat lucut hak kenderaan daripada mahkamah. 110 pembida hadir membuat bidaan. Lelaki yang disyaki mencuri kereta di pam minyak dekat Mentakap sudah ditahan polis. Kejadian itu tular di media sosial selepas rakaman kamera litar tertutup CCTV mengenainya dikongsi netizen. Ketua Polis Temerloh Asisten Komisioner Muhammad Yusri Othman berkata, suspek dikesan dan ditahan sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Subanjaya Selangor. Kira-kira 1 tengah hari semalam, suspek mempunyai rekod jenayah lampau membabitkan kesalahan penyalahgunaan dadah di Subanjaya. Dalam kejadian pada 8 pagi semalam, kereta milik mangsa yang juga seorang pelajar berusia 20 tahun dilarikan seorang lelaki ketika mangsa sedang mengisi minyak di stesen minyak terbabit. Mangsa turut mengalami kecederaan ringan akibat terjatuh ketika cuba mengejar suspek. Di Perlis, 2 lelaki disyaki penjenayah lemas selepas kereta yang dinaiki mereka terhumban ke dalam tali air sewaktu dikejar polis di Utan Aji Kangar 10 pagi tadi. Ketua Polis Kangar, Superintendent Wari Q berkata, kedua-dua lelaki terbabit berusia 21 dan 25 itu maut di lokasi kejadian selepas dikeluarkan dari kereta oleh orang awam. Menurutnya, sebelum nahas itu berlaku, kedua-dua lelaki terbabit sedang melarikan diri daripada sekatan jalan raya pihak polis di Lencongan 2 Kangar dengan menaiki sebuah kereta Honda Civic. Kereta yang dinaiki kedua-dua lelaki itu tidak memberhentikan kenderaan sewaktu di sekatan terbabit sehingga memaksa anggota polis mengejar mereka. Sewaktu melalui di laluan tepi sungai, kereta terbabit terbabas sehingga terhumban ke dalam tali air berkenaan sebelum tenggelam. Orang awam yang melihat kejadian tersebut bergegas ke tali air berkenaan bagi mengeluarkan 2 lelaki terbabit. Sewaktu dikeluarkan, kedua-dua lelaki itu dalam keadaan tidak sedarkan diri. Wari berkata individu tersebut disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan yang tiba pada jam 11.40 pagi tadi. Hasil pemeriksaan kenderaan yang dinaiki mereka adalah kereta curi dan ia dilaporkan hilang di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Mayat dibawa ke Hospital Tuanku Fauzia HTF untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Rumah impian yang dinanti tetapi yang dapat umpama rumah cacat. Walaupun usia bangunan itu hanya setahun 2 bulan, namun banyak kerosakan kekal dikesan. Itulah situasi yang perlu dihadapi hampir 1,000 penghuni Perumahan Awam Malaysia PPAM Melinjau, Presin 11 Putrajaya. Wartawan Hanisa Hasanuddin yang turun ke lokasi ada laporannya. PPAM Melinjau mempunyai 4 blok dengan kesemuanya terdapat lebih 600 unit kediaman dengan keluasan 1,000 hingga 1,200 kaki persegi. Semasa tinjauan bersama jurukamera Imran Nordin, saya bertemu dengan seorang wakil Persatuan Penduduk yang hanya mahu dikenali sebagai Abang Jack. Jelasnya mereka mula memasuki PPAM Melinjau bermula Ogos tahun lalu, namun didakwa telah ditipu oleh pihak pemaju kerana proses pembelian amatlah meragukan dan tidak masuk akal. Pembeli melinjau tidak tahu macam mana bentuk rumah dia pada waktu mereka beli. Tidak boleh pilih. Kami ditentukan untuk beli unit yang ada di sini. Kami juga tak dapat tengok brosur. Jadi pemaju telah pun membahagi-bahagikan kumpulan pembeli pada hari-hari yang berasingan dan cuba secara tergesa-gesa minta pembeli sign BP tanpa memberi peluang kepada pembeli untuk lihat rumah-rumah dan unit-unit mereka dahulu. Tambahnya, selepas pembeli menandatangani dokumen pembelian, pihak pemaju mengeluarkan satu arahan untuk mereka mengambil kunci rumah dengan kadar segera.
Abang Jack berkata rata-rata pembeli hampa dengan keadaan rumah selepas mengambil kunci. Ada unit rumah yang silingnya melengkung dan dinding beralut. Besi asing juga dilihat keluar daripada dinding dan tergantung. Itu di dalam rumah. Di surau pula saya melihat siling sudah pecah, ukuran pintu sengit dan seperti ada bahagian surau tersebut yang tidak disiapkan. Laluan bumbung pejalan kaki juga dibuat tidak selari. Longkang dan saliran pengaliran air juga dilihat sangat kecil dan tidak sistematik. Jelas penduduk mereka terpaksa hadap air bertakung hingga paras buku lali apabila hujan turun susulan sistem perparitan yang dilihat gagap. Air bertakung itu hanya akan surut selepas beberapa hari dan sebagai bukti, tiang-tiang di kawasan sekitar telah berlumut. Koridor utama setiap aras juga dilihat telah pecah dan ada simen yang tidak rata. Penduduk menggelarkannya laluan bulan. Penduduk membuat aduan kerana pentingkan keselamatan mereka. Tiang utama setiap bangunan dilihat tidak lurus, ada yang besar dan ada yang kecil. Di laluan tangga pula, ada tiang yang ditinggalkan separuh. Tempoh selamat penggunaan lift juga telah tamat tempoh. Menurut pemaju, mereka telah memperbaharuinya. Namun apabila penduduk mahu melihat lesen baharu itu, mereka mengelak dengan memberi 1001 alasan. Sepanjang saya berada di sana, apa yang boleh saya katakan setelah melihat dengan mata kasar, bangunan itu dibuat secara cincai. Dengan kerosakan sebegitu, penduduk PPAM meninjau mengambil keputusan untuk menuntut beberapa hak kepada pihak berkuasa dan pemaju. Penduduk meninjau jelas tuntutan dia ada dua perkara. Pertama, kami menuntut ganti rugi. Keduanya, kami tuntut pemeriksaan semula keselamatan bangunan. Tuan boleh lihat, tribut pun kebetulan dah datang. Kejap lagi boleh tengok melinjau ni jadi kolam. Dalam pada itu, kami menemui wakil pemaju PPAM melinjau pembinaan Jaya Zira Sendirian Berhad bagi mendapat maklum balas daripada kedua-dua belah pihak. Individu yang tidak mahu ditemu bual itu memaklumkan bahawa bangunan itu masih di dalam tempoh liabiliti kecacatan rumah DLP. Saya cuba bertanya lebih lanjut, namun hanya itu sahaja jawapan yang diberi. Dibayar sama harga dengan PPAM yang lain, tetapi terdapat banyak kerosakan kekal di sini. Perjumpaan bersama pihak berkuasa dan juga pihak pemaju juga telah dijalankan beberapa kali, namun tiada tindakan lanjut diambil. Adakah perlu tunggu sebarang kemalangan berlaku baru penduduk di sini mendapat hak mereka? Hanisa Hasanuddin, Berita Al Hijrah. Melucah demi perniagaan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Islam sememangnya menggalakkan umatnya berniaga. Namun ada segelintir peniaga dilihat gairah mengejar keuntungan semata-mata tanpa memikirkan aspek keberkatan. Lebih membimbangkan, promosi berkenaan menggunakan unsur lucah bagi menarik perhatian pembeli. Jelas perunding motivasi yang juga pendakwah Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, tindakan memasarkan iklan produk berbau lucah sama sekali salah kerana bertentangan dengan agama Islam serta adat budaya masyarakat negara ini. Katanya hukum pengiklanan adalah harus jika ia benar bebas dan mengikut garis panduan yang ditetapkan syariat dan daripada perkara yang diharamkan. Adapun perkara yang Islam benarkan ialah kita nak berniaga dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dengan perkara yang betul, tidak menggunakan sebarang unsur-unsur yang boleh membawa kepada makna yang lucah, makna yang buruk, ataupun iklan-iklan yang mendedahkan aurat. Tetapi kita lihat pada hari ini peniaga begitu rancak dalam nak mempromosikan sesuatu produk, kemudian untuk menjana keuntungan mereka terlupa mengenai tentang soal keberkatan. Dalam soal keberkatan ini bukan saja keuntungan yang dijana, tetapi keuntungan yang macam mana kita nak hasil daripada perkara yang Allah suka ataupun perkara yang Allah tak suka. Tambah beliau, Islam membenarkan semua bentuk perniagaan dijalankan selagi ia tidak mengandungi unsur syubhat. Walaupun produk berkenaan disahkan halal, tetapi strategi pengiklanan dan penggunaan bahasa tersirat seharusnya dalam kerangka dibenarkan dan tidak terlampau membuka aib, tidak menjatuhkan maruah wanita atau seseorang individu lain. Saya minta kepada masyarakat untuk tolak
Maksudnya masyarakat kena tolak, masyarakat kena cuba usaha kerana mereka adalah pembeli. Jadi bila mereka ini sebagai pembeli, peniaga cukup takut apabila produk mereka ini tidak dibeli. Jadi gunakan kuasa pembeli itu untuk bukan kita nak menghukum, bukan kita nak tetapi kita nak memberitahu bahawa perkara ini tidak betul. Itu daripada masyarakat dan daripada pihak yang berwajib mesti ada tindakan yang tegas. Tegasnya, penggunaan wanita dalam sesuatu pengiklanan akan menyebabkan berlakunya pencabulan terhadap aurat wanita seperti yang dilakukan beberapa iklan produk yang kononnya sebagai menutup aurat tetapi hakikatnya tidak mengikut seperti yang ditetapkan syariat. Dr. Hadi menyeru masyarakat perlu lebih sensitif terhadap pengiklanan seumpama itu. Ia dibimbangi akan mempengaruhi anak-anak, malah menyebabkan generasi muda yang menontonnya mengalami krisis akhlak. Beliau berkata bagi menjadikan iklan itu sebagai patuh syariah, peniaga perlu elakkan elemen lucah walaupun dengan makna tersirat. Jauhkan model wanita sebagai subjek pengiklanan dan dakwaan melampau keberkesanan produk. Institusi kehakiman dan perundangan syariah perlu terus dipertahan dan diperkasakan dari semasa ke semasa. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, penambahbaikan secara berterusan akan dapat menonjolkan imej institusi kehakiman dan perundangan syariah dalam menangani kes-kes yang semakin kompleks dan mencabar serta memenuhi keperluan masyarakat Islam secara keseluruhannya. Mahkamah Syariah yang merupakan institusi kehakiman dan perundangan syariah yang mendukung syiar Islam akan terus dipertahankan serta diperkasakan daripada semasa ke semasa. Kerajaan Perikatan Nasional sentiasa komited dalam menyokong usaha-usaha yang boleh menyumbang ke arah meninggikan martabat institusi kehakiman dan perundangan syariah di Malaysia. Tambah Tan Sri Muhyiddin, beliau sedar tugas dan tanggungjawab para hakim syar'i dan pegawai syariah tidak mudah dalam menegakkan hukum berlandaskan syariat Islam. Namun beliau berharap tugas tersebut dapat disempurnakan dengan sabar, ikhlas dan berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara 2020 di Sepang. Persidangan 3 hari berakhir esok, anjuran Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM itu mengumpulkan lebih 500 peserta terdiri daripada hakim syar'i dan pegawai syariah dari seluruh negara untuk bertukar pandangan dalam usaha memartabatkan institusi kehakiman dan perundangan syariah. Program tersebut turut disertai pengamal perundangan syariah dari Singapura, Brunei dan Indonesia menerusi sidang video. Selepas Johor, bincang niaga yang menawarkan pakej iklan menarik dan mampu milik bakal ke utara tanah air. Menurut Ketua Unit Kumpulan Integrasi Media TV Al-Hijrah, Ainur Mahdiah Zahra Abdullah, penjelajahan itu ekoran sambutan menggalakkan terhadap program berkenaan yang memfokuskan kepada industri kecil dan sederhana IKS memperluaskan perniagaan mereka. Bincang niaga dijangka ke bahagian utara pada penghujung Oktober ini. Jelas Ainur, ruang yang diberikan selama sehari itu bukan semata-mata untuk menarik IKS membuat iklan, tetapi sebagai memberi nilai tambah kepada perusahaan mereka. Kerana kita mahu memberi nilai tambah. Jangan datang setakat membeli iklan, lepas tu kita tak tahu impaknya apa pada perniagaan mereka. Jadi kita cuba membawa satu kelainan dengan memberi suntikan strategi pemasaran, membantu kita punya usahawan sebab kita tahu kalau yang masuk bincang niaga ni adalah kebanyakannya peniaga baru. Mereka tak biasa keluar TV. Jadi di situ peranan kita, TV Al-Hijrah, menjadi media yang prihatin. Selain kita membantu memasarkan produk mereka, kita bantu juga macam mana mereka mahu membuat strategi dalam pemasaran mereka. Semalam, bincang niaga ke selatan tanah air bagi mempromosi tawaran berkenaan dan mendapat sambutan memberangsangkan. Ia turut mendapat kerjasama radio swasta Johor Best FM yang membuka ruang kepada IKS untuk mengembangkan perniagaan mereka melalui platform tersebut. Sementara itu, Pengurus Besar Perbadanan Usahawan Johor Sdn Bhd, Muhammad Radif Kosnin, turut menggalakkan IKS menyertai e-marketplace Johor Shopee untuk membantu memasarkan produk mereka.
Kerajaan negeri melalui PJB kita sediakan voucher-voucher sehingga RM500,000. Promosi ini sehingga ke bulan 12. Jadi mana-mana perniagaan di Johor tu, ibarat macam kerajaan negeri memberikan voucher kepada siapa yang nak membeli. Jadi kita mengharapkan dengan pemberian voucher ini sedikit sebanyak membantu meningkatkan jualan peniaga-peniaga yang terjadi. Dan platform ni kita sediakan secara percuma. Sebelum ini, Bincang Niaga sudah menjelajah ke Kelantan dan mencapai sasaran. Delegasi TV Al-Hijrah meneruskan kerjasama di Johor dengan Wakaf An-Nur Corporation Berhad, One Corp. Satu pertemuan yang diketuai Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Namanzi Haris diatur bersama Ketua Pegawai Eksekutif Wakaf An-Nur Corporation Berhad, One Corp, Bukhari Abdul Rahman. One Corp merupakan sebuah syarikat berhad dengan jaminan tanpa share yang ditubuhkan oleh Johor Corporation J Corp. Bukhari berkata institusi wakaf ini banyak membantu masyarakat dan ummah terutama ketika pandemik COVID-19 melanda Mac lalu. Lebih RM4 juta disalurkan dalam bentuk bantuan keperluan harian kepada 25,000 keluarga memerlukan. Kita dapat membantu golongan yang betul-betul terkesan akibat daripada pandemik COVID-19, di mana sepanjang tempoh ini Wakaf An-Nur telah membelanjakan hampir lebih daripada RM4 juta. Dan sumbangan ini sebahagian besarnya telah kita berikan kepada 25,000 keluarga dalam bentuk makanan asas. Dan sedikit sebanyak sumbangan ini telah membantu meringankan beban mereka. Pertemuan berlangsung di Masjid Bandar Dato' On Johor Bahru. One Corp juga membantu dari segi pemberian moratorium kepada penyewa di Larkin Central sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP berjumlah 2 juta. Bukhari berkata sumbangan wakaf yang diberikan telah disalurkan kepada individu yang layak. Pihaknya turut mengalu-alukan pemberian wakaf menerusi One Corp bagi menyuburkan lagi institusi wakaf untuk kesejahteraan ummah dan masyarakat. Gorilla naik minyak. Alhamdulillah bertemu kembali. 4 lagi kluster baharu COVID-19 dikesan di negara ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah berkata ia membabitkan kluster di 3 negeri. 4 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu di Sabah 2 kluster, Selangor 1 kluster dan Johor 1 kluster. Di Sabah, ia membabitkan kluster Jalan Bomba dan Jalan Utara di Sabah, kluster Benteng PK di Selangor dan kluster Bakawali di Johor. Dalam pada itu, 101 kes baru hari ini dengan Sabah catat kes tertinggi iaitu 70 kes. Namun tiada kematian dilaporkan dan ia kekal kepada kumulatif 134 orang. Pengerusi Perikatan Nasional PN Sabah, Datuk Haji Ji Noor yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sulaman mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah yang baharu. Turut mengangkat sumpah Pengerusi Barisan Nasional BN Sabah yang juga Adun Lamak, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin sebagai Timbalan Ketua Menteri. Datuk Haji Ji mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertua Negeri Tun Juhar Mahirudin di Istana Negeri 10.32 pagi. 3 timbalan Ketua Menteri dilantik iaitu Datuk Seri Bung Mokhtar, Presiden Parti Solidariti Tanah Air KUSTA, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan dan Naib Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Dr. Joachim Gunsalam. Gabungan Rakyat Sabah GRS yang dianggotai PN, BN dan PBS memperoleh majoriti mudah untuk mengambil alih tampuk kepimpinan kerajaan negeri daripada Parti Warisan Sabah Warisan pada pilihan raya negeri Sabah ke-16 Sabtu lalu apabila memperoleh 38 daripada keseluruhan 73 kerusi DUN negeri.
Seorang penjaga haiwan di Zoo Madrid parah selepas diserang seekor gorila jantan. Wanita berusia 46 tahun itu dilaporkan mengalami kecederaan di kepala dan dada serta patah di beberapa bahagian termasuk dua tangan. Namun mangsa dilaporkan stabil di tempat kejadian sebelum dikejarkan ke Hospital Madrid. Polis Perbandaran Madrid mengambil alih siasatan kerana diklasifikasikan sebagai kemalangan di tempat kerja. Kejadian berlaku sekitar 10 pagi ketika penjaga zoo yang mempunyai pengalaman 19 tahun memasuki fasiliti dalaman untuk rutin biasa seperti memberi sarapan pagi, membersih dan menyiapkan fasiliti. Selepas memasuki kawasan selamat dengan 3 lapisan pintu, pengasuh itu menemui Malabo, seekor gorila jantan berusia 29 tahun di kawasan itu. Pekerja zoo berjaya mengeluarkan haiwan itu dan pasukan veterina kemudian membius Malabo dengan anak panah penenang sebelum dipindahkan ke bilik tidurnya. Malabo dibesarkan oleh pengasuhnya sejak lahir dan amat rapat dengannya. Ruang pameran gorila akan tetap ditutup sehingga Malabo dan haiwan lain tenang. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara. Menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Haziq, jumpa kau kat sekolah ya. Bye. Bu, bila ya nak balik? Tolong jaga ibu, jaga adik ya. Kerinduan itu kian dirasai bersama penantiannya meniti hari. Ayah, jangan risau. Alun jaga ibu, Alun jaga adik. Mereka adalah anak-anak perwira. Walau celik matanya tanah air sudah merdeka, namun mereka pasti mengerti dan menghargai sebuah pengorbanan yang suci dan murni. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Kata-kata hikmah itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa untuk menonton 60 minit bersama Aman Palestin Berhad. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.